Oke, number indeks. Apa yang kamu faham tentang number indeks? Siapa boleh bagi sedikit gambaran? Apakah maksudnya? Tingkatan 5? Apa? Tak perlu tulis dulu. Saya mau tahu dulu. Apa kamu faham tentang number indeks? Kalau kamu nampak number indeks 120, apakah maksudnya? Kalau kamu nampak number indeksnya 80, apakah maksudnya? Tambah 2. Tambah apa? 120 ini maksudnya apa? Hah? 120. Yang tingkatan 4 baru belajar kan ini, Topik? Oke. Apakah maksud 120? Oke, bagus. Ada meningkat lah. Oke, meningkat apa? Meningkat berapa? 20? 2%. Oh, yang 80 nih? Oke, maksudnya berkurang 20. So, number index ini sebenarnya adalah apa? Dia menunjukkan apa? 100 kan? Oh, itu dia. Jadi kenapa begitu susah mau guna number index? Pernah gak ada fikir? Sebab ramai orang tak pandai 100 itu guna number index. Oke. Jadi sekejap dulu. 100. Ya, ini kamu lupa pun, kamu pergi kedai selalu kamu kira benda ni kan? Nah, dah tu. Kamu keluar ke pekan, kawan kirim barang, lepas tu kamu cakap okey boleh tapi tambah 10% kan? Begitu kan? Okey, nombor 1 siapa ada cara panjang tunjukkan di sini? Cara yang 2 langkah itu. Cepat. Satu orang datang sini. Siapa sudah dapat jawapan? Iya, siapa dapat 55? Angkat tangan. Oke, datang sini. Tulis sudah? Iya, tulis. Oke, bagaimana kamu dapat 55? Duduklah. Boleh. Nggak, kamu tekan dia punya apa? Tekan dia punya pemadam. Oke. Susahnya pilih. Boleh, Pak. 50. Lepas itu oke, bagus. Nomor 2 kumpulan, kumpulan belakang tuh. Cepat. Oke, very good. Tembas. Ya. Yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2? Iya. Ini? Iya. B kan? Atau iya. nomor B. Guna kaidah sama apa ya? Oke. 80 itu merujuk 100. Diskonnya boleh 5. Jadi 95. Terus tuh 80. 100 dapat 76. Oke. Ada cara lain untuk B? Ada. Tunjukkan B.
Nanti setelahnya 80. Oke, jadi nomor 1 itu oke, tidak ada masalah. Apa yang sedang didarab di sini? 10% daripada 50 adalah 5 ringgit. Soal itu kamu tambah kepada harga asal kan? Oke, ini 5% 4 lepas itu kamu tolak. Oke, jelaskan yang ini. Apakah maksudnya? Ya. Jadi saya anggap harga asal 100%. Oke. Terus dia cakap ya bagi selepas diskon 5%, jadi diskon dia berkurang, jadi 100 itu saya tolak dengan 5%, 100% tolak dengan 5% dapat 95%. Lepas itu harga asal itu 80%, saya darab dengan 95 per 100 dapat 76. Itu yang beda brand. Jadi kalau yang ini, yang nomor 1 kamu akan buat cara apa? Sama juga, boleh saya anggap yang 50 itu 100 juga. 50 itu 100%. Dia tambah dengan, dia cakap dia tambah lagi 10. Oke. Jadi dapat 110. Oke. 50 itu saya dapat dengan 110 per 100, dapat 55. Jadi maksudnya teruslah 50 darab dengan 110 per 100 Dapat 55. Jalan, kenapa kamu tengok saya? Kamu tengok dia yang jelaskan kan? Oke, setuju ke tidak yang lain? Nah, ditekan kalau tak percaya. Nah, apakah kelebihan cara ini berbanding dengan yang cara yang atas itu? Lebih cepat? Oke. Meskipun dia satu langkah saja kan? Itu satu langkah. Oke. So, maksudnya yang nomor 1 kamu terus darab dengan 110. Yang kedua kamu teruslah darab dengan dia kurang 5% kan? Kurang 5% maksudnya tinggal 95%. So, teruslah darab 95%. So, dapatlah jawabannya 76. Oh, begitu. Jadi adakah ini ada kaitan dengan apa-apa? Nah, lepas itu jadi kamu coba kaitkan ini dengan apa? Coba kita nampak cara di bawah ini lebih senang kan? So kalau kita meningkat 10% kita darab 110. Kalau dia meningkat 20% kita teruslah darab dengan 120. Kalau dia berkurang sebanyak 30% kita darablah dengan, kalau berkurang 30% kita darablah dengan 70%. Oke. Adakah ini ada kaitan dengan indeks harga? Oke, coba bincang. Ada tak indeks harga di sini? Ataupun adakah indeks harga berdasarkan konsep ini sebenarnya? Nah, fikir balik. Walaupun indeks harga sepatutnya selepas, kalau oke, bukan tambah lah kan? Katakan dia meningkat 10% selepas berapa tahun? Katalah lepas 1 tahun. Oke, so coba kaitkan ada angka apa? 50. Ya ini. Oke, coba fikirkan apa yang patut kepada formulanya. Oke, bincang. 2 minit. Atau mau tukar kepada tahun, boleh juga. Tahun ini tahun apa? Tahun lalu 2021. 2022. Katakan dulunya harganya berapa? 50 kan? Oke, dan katakan kita tahu sebab sekarang semua benda harga naik. So katakan tambah 10%. Boleh? Oke, so kita mau gambarkan apa yang berlaku di sini. Oke, so fikirkan apakah formula yang sesuai, apakah nombor yang sesuai, kita bagi dia nama ke, apa ke. Oke, bincang.
Oh, sebab 2 tahun lalu kamu PKP kan? Apa? Betul lah, berat kan? Oke, nak sepatutnya kita cakap begini, daripada kita mau tulis begini panjang kan? Kayak harga 2022 berbanding 2021 sudah meningkat sebanyak 10%. So, bolehkah kita ada sistem yang lebih bagus supaya kita boleh banding terus? Oke, harga ini pula berkurang daripada 80 dan dia berkurang sebanyak 5% kan. Oke. So, apakah sistem yang lebih sesuai untuk kita nyatakan nampak apa yang berlaku dan juga menyenangkan kita untuk mengira harga dari tahun berbanding dengan tahun yang seterusnya. Oke. So, kalau kamu akan pilih apa? Oke, kalau kamu tengok angka-angka tadi, bagaimana kamu mau susunkan? Ada angka tak apa tadi? 50, 55, lepas tu 110. Jadi apakah formula yang sesuai? Iya, kamu sudah tahu pengiraannya kan? Oke, jadi apakah formula yang sesuai? Bagaimana kita susun dia supaya kamu senang ingat dan juga senang paham apa yang mau kira dengan apa. Oke, dapat satu lagi soalan dulu. Katakan harga dia berubah daripada AM40 kepada AM60. Oke, berapakah peratus peningkatannya? Berapa peratus perubahannya? Sama juga kalau kamu harga daripada
50 kepada 40. Sama juga ada cara panjangnya, ada cara pendeknya kan? Oke, kenapa? Coba kalau cara panjangnya macam mana? Nah, ada tak cara pendeknya yang lebih senang? Alah, Ratu Lepau. Ada tak yang dapat cara net ini ya? Belum ah? 40 ke 60 ini sudah meningkat berapa berapa? Kalau cara panjangnya macam mana? 60 ke 40 berapa? Jadi meningkat 150. 150 itu maksudnya apa? Jadi meningkat 150%. Ya. Enggak, malah kalau cara panjangnya ini masalah kamu belajar, apa boleh guna cara panjang, cara pendek, lepas baru kamu sema cara pendek itu betul ke tidak. 40 ke 60 berapa peratusnya? 20%, bukan 20%, 20 ringgit. 20 ringgit bukan 20%. 40 ke 60 meningkat 20 ringgit. 20 ringgit itu berapa peratus? Oh, lupa sudah. Macam mengira peratus. Bagi yang mana? Bagi asal atau bagi baru? Oke. Apa itu peratus? Jap ya. Oke, kita ulang kaji dulu. Apa kamu paham tentang peratus dulu? Ya, stop dulu. Apa yang kamu paham tentang peratus? Katakan harga ataupun sesuatu lah harga telur lah katakanlah dengan harga ayam. Oke, harga ayam katakan KFC mula-mula dia jual RM5. Ya, lepas tu dia tingkat kepada RM6. Tambah RM1 kan? Oke, jadi gerai yang di masjid di tepi itu pun dia jual telur. Dia jual telur RM1. Lepas tu dia kata KFC tambah RM1, dia pun tambah RM1 lah di kantin. Boleh kah? Boleh, ada yang boleh. Kenapa tidak? Kenapa tak berbaloi? Mesti ada sebabnya kan? Ayamnya tambah RM1, telurnya pun tambah RM1. Sama kan? Sama ke tak sama? Nah, ada yang cakap tidak. Kenapa tidak? Nah, macam mana kita bandingkan dia tidak sama? Ya, bincang-bincang. Nah, dua-dua pun naik RM1 kan? Tapi adakah kenaikannya sama? Dia kan kenapa tidak? Apa guna perkataan kamu sendiri? Tidak ada masalah. Nilai apa? Nilai apa?
Dia RM1 tambah RM1 kepada RM2. Kamu nampak dia RM1 ke kamu nampak dia berganda? Yang pertama ni. Kan? RM1 ke RM2, RM5 ke RM6. Sama tak peningkatannya? Sama. Yalah macam sama kan RM1 tapi ada sesuatu kan? Kamu tak boleh bandingkan saja yang ini kan? Sebaliknya, yang pertama kamu nampak apa? Berganda kan harganya? RM1 ke RM2 kan? Okey, yang kedua tidak kan? Okay, jadi apa sistem yang bagus kita bandingkan? Dua-dua pun meningkat RM1 kan? Okey. Tapi yang itu dia meningkat RM1 daripada RM1. Yang ini meningkat RM1 daripada RM5 kan? So 15 itu kita patut buat apa? Nak tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi dengan kita mau 1 dengan 1 dengan 5. Kita mau buat operasi apa supaya senang kita banding? Tambah, tolak, darab, bahagi, kuasa, punca, apa lagi? Kalau darab ini pula besar kan? Kan? Kita mau satu nilai supaya kita boleh bandingkan. Bahagi, siapa bagi siapa? 1 bagi 1 5 bagi 1 ke 1 bagi 5? Fikir logiknya. Mau 1 bagi 5 ke 5 bagi 1? Supaya mendapatkan nilai yang lebih besar ke nilai lebih kecil berbanding dengan harga telur? Ini Yalah apa maksud tu 100%? Yalah apa maksudnya? Kenapa peratus itu kamu? Yalah untuk peratus itu kita bahagi apa? Apa bagi apa? Yang di bawah tuh 1 bagi 5 ke 5 bagi 1 yang lebih sesuai menunjukkan bahawa daripada RM5 dia hanya meningkat RM1. 1 bagi 5 lah kan? Okey. So sebenarnya dia boleh 1/5, dia boleh 1/1. Cuma boleh juga guna sistem ini. Maksudnya dia RM5, daripada RM5 dia sudah meningkat RM1 kan? Okey, kemudian katakan AM7 kepada AM9. Ini apa? Ikan kah? Mahalnya ikan. Okey. Kalau kamu nampak begini, kamu nampak tak peningkatan siapa lebih tinggi, ikan ke ayam? Ataupun kita tukar sikit, RM8 30 sen. Nah, lebih kecil besar, kecil besar, lebih besar. Macam mana kau tahu dia lebih besar? Peningkatannya RM1 harga asalnya 7 kan? Dia lebih besar ke dari 1/5? Macam mana nampak? 1/3 bagi 7 boleh kamu bahagi. Hebatnya, saya pun tak boleh bahagi. Guna kalkulator? Kecil, besar? 1.3 divided by 7 kurang dari 2 kan? Iya. Kalau 2 1/4 kan? Okey. Yang lagi besar. Okey. So menampak masalahnya apa? Fikirlah masalahnya apa? Macam lebih besar kan tadi kan? Macam lebih besar kan? Okey. Sebab susah kan kita kira ini 5 ini 7 kan? So how? Fikir. Nah. Bolehkah kita bandingkan RM5 naik RM1, RM7 naik RM1.30? Sebenarnya boleh kan? Boleh kan? Hanya masalahnya susah kami kira kan untuk kita bandingkan dua pecahan kalau atas dan bawahnya pun tidak sama. Jadi itu masalahnya kan, bila kita banding pecahan mau tengok atas tengok bawah lagi, mau kira lagi. So apa penyelesaiannya?
Apa penyelesaiannya? Oke. Kalau dia 1/7, 3/7, 6/7, senang tak kita banding? Senang. Sebab Penyebutnya sama. oh, penyebutnya sama. Jadi masalah tadi ialah Penyebutnya. tak sama. Jadi bagaimana kita selesaikan masalah? Enggak, Pak. Sebab saya mau kamu paham, kamu belajar MS bukan untuk kamu mengira, paham kan? Mengira kalkulator, komputer semua boleh mengira. Kamu perlu paham kenapa ada sistem begini. Jadi apa penyelesaiannya? Sudah banyak clue sudah. Kalau pembawanya sama, senang kita banding kan? Tapi sekarang masalahnya pembawa tidak sama. Jadi, bagus. Jadi kita sama karena penyebutnya. Oke, very good. Oke. So kita samakan ada penyebutnya supaya kita boleh banding kan? Oke, nah coba. Oh, darab silang. Oke, boleh. Bagus. 1/5, 1.30/7. Oke. Bandingkan siapa lebih besar. Kenapa kamu darab silang? Darab silang untuk menyamakan nilai mana? Nilai bawah. Very good. Bila kamu buat pecahan, bila kamu tambah pecahan, kamu darab silang untuk samakan dia punya bawah. Okey. So kalau katakan 1/2 tambah 1/4 kamu darab silang kan? Ya. Ya ke tidak? Ya ke tidak? 1/2 tambah 1/4 perlukah kamu darab silang? Tidak. Ya tidak. Ya tidak. Perlu darab silang 4 darab 1, 4, 1 darab 2, 2 darab 4, 8, 6/8, 3/4. Apa tujuannya kamu darab silang? Apa tujuan kamu darab silang? Kamu mau menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut itu yang penting, bukannya darab silang yang penting. Nampak ah? Okay. So kalau kamu paham menyamakan penyebut yang penting, kamu akan guna 4. Sebab 2 boleh tukar kepada 4. Habis ceritanya. Nampak kan? Konsepnya lebih penting daripada kamu punya cara kerja. Oke. So sekarang yang ini kamu mau bandingkan. Boleh juga kamu mau samakan dia punya pembawa kan? 5 boleh tukar kepada 7? 7 boleh tukar kepada 5? Adakah nombor lain yang lebih kecil daripada 5 darab 7? Tiada kan? Kena darab 7 darab 5 darab 5 darab 7. Oke, lepas tu barulah kamu bandingkan nombor atas dengan nombor bawah. Nombor atas dengan? Kenapa? Nombor bawah. Atas dan atas bawah. Kamu ni jawab saja apa tu. So adakah ini menyelesaikan masalahnya? Hari ini kamu ada 1/5, 1.37. Lepas tu soalannya 1/5 dengan 1.20 bahagi 6.50. Nah. Kan? Jadi kalau begini darab lagi kah? Tidak. Katakanlah kan ini kamu mau banding 5 dan 7 kan? Kamu bolehlah darab begini. Kan? Oke, lepas tu katakan ada soalan ini lagi. Adakah kamu mau darab lagi begitu panjang? Tidak. Oke, jadi apa penyelesaiannya? Apa masalah tadi? Masalah tadi ialah pembawanya tak sama, kan? Oke, samakan. Oke, tapi kalau begini sentiasa kena samakan. Susahlah, katakan ada 3 lagi benda kita mau banding. Nah, susah. Jadi macam mana? Supaya kita senang membandingkan ketiga-tiganya. Apa penyelesaiannya? Nah, apa masalahnya di sini? Tengok dari awal.
Kita mau banding apa? Perubahan kan? Oke, perubahan. Oke, tapi yang pertama kita nampak kalau kita tengok dia punya perubahan tambah tolak saja tidak cukup sebab dia tambah tolak daripada nilai yang asal yang berbeza kan? Oke, so kita mau melibatkan nilai asalnya supaya kalau dia sudah besar dia tambah sedikit, kita cakap perubahannya sedikit lah kan? Kalau dia sedikit tambah sedikit pun perubahannya banyak kan sebab ini macam 2 kali ganda. Oke, itulah kita kata oke kita mau bahagi nilai asal kan? Itu oke kan? Oke, so sekarang masalahnya ialah bila kamu dapat pecahan begini, nombor bawahnya berlainan. Bila berlainan susah untuk kamu banding beza kan? Dia senang kalau dia nombornya sama. Oke, so penyelesaiannya ialah kita samakan dia punya pembawa kan? Oke, tapi kalau ada 2 pun cara panjang sudah, kalau 3 lagi lah panjang. Jadi bagaimana kita mau selesaikan ini supaya kita boleh terus banding, kita nampak itu angka kita tahu sudah dia besar ke kecil. Macam ini, kalau begini oke kan? Kalau begini senang kan? 1/7, 3/7, 6/7. Terus kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi, pikir. Jadi apakah sistem yang patut kita gunakan? Satu, kita nampak sudahlah sikit nombor bawahnya asal kan? Oke, very good. Sudah, ini asal. Atas perubahan kan? Dapat. Namanya lah pengantar penyebut, tapi yang penting paham apa maksudnya. Oke, kita mau tengok perubahannya bahagi nilai asalnya lah. Oke, supaya kita nampak kalau dia 1/1 kita tahu sudahlah dia 2 kali ganda kan. Kalau 1/2 baru separuh kan peningkatannya. Oke. Jadi masalah sekarang ialah kita mau banding nilai-nilai pecahan yang berlainan. Oke. Kalau di bawahnya sama, senanglah cerita. Setuju? Oke. So, apa penyelesaiannya? Oke. Nanti kamu tahu tapi kamu dah cakap. Oke. Kenapa pilih 100? Kenapa tak pilih 7? Kalau kita tahu 100 nih, kalau 100. No, terbalik. Siap. Bolehkah kita guna 7? Nah, kalau 7 bolehkah? Kalau katakan kita pilih 71, bolehkah semua banding dengan 71? Boleh ke tidak? Semua pecahan bawahnya 71 baru kamu bandingkan, boleh ke tidak? Kenapa tidak boleh? Katakan 56/71, 32/71, 15/71. Bolehkah banding siapa lebih besar, siapa lebih kecil? Boleh kan? Oke, masalahnya 15/71 ini besar ke kecil? 15/71 lebih kurang. Dapat kamu bayangkan angkanya berapa? Kenapa tak dapat? Sebab susah untuk kita bahagi dengan 71 lah kan? So, sebenarnya kita hanya perlu satu angka yang semua orang setuju, tapi angka mana yang sesuai? Oh sih 100, itulah 100. Sebab 100, ya kenapa? Ya kenapa 100? Dapat bawa 71. Kalau 50/100, sebab 100%, sebab 100 adalah peratus, sebenarnya dia terbalik. Kan? Kamu nampak kan? Sebenarnya kita pilih 100 itu sebab 100 itu senang kita bayangkan, kan? 10 kan sebab kenapa kamu kira dengan 10? Asas nombor matematik. Kenapa manusia kira dengan asas akhirnya kita pilih asas 10? Sebab dari kecil apa kamu kira dengan apa? Hah? Kamu kira dengan kaki bila kamu kecil, boleh juga. 1, 2, 3. Yalah, kenapa kita 1, 2, 3 sampai 9, lepas tu kita 1 hingga 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Lepas tu kita bukan tulis
Simbol yang lain kita tulis 10 menunjukkan apa? Kosong tapi satunya apa? Satunya di digit kedua kan? Menunjukkan 1, 2, 3, 4. 1. Nah, baru diperasaan, saya ada 10 jari. Sebab manusia, susah describe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 itu mewakili. Sebab lepas 10 kamu akan kira apa balik? Sini kan? Ya kan, masukkan lengkap satu pusingan kan? Iyalah, 10 itu maksudnya satu pusingan jari kamu. Ayo, rupanya saya ada 10 jari. Itu kalau ada alien datang kamu merasa kalau katakan dia ada 8 jari, lah apa dia akan kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tidak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu pusingan, so dia akan tulis 10. Sebab dia pusingan dia baru 8 saja jarinya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ya di dalamnya tapi dia akan kira 1, 2, 3, 4. Lepas itu 5, 6, 7. Dia ber-8 jari kan? Oke. So bila dia sampai sini dia kata, "Oh, sudah saya sampai 1 pusingan." So dia 1, 0. Lepas itu 1, 1 menunjukkan 1 pusingan tambah 1. So 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. 2 pusingan 2, 0. Itulah kalau 2, 0 asas 8 nilainya. Kalau asas 10 18 lah. Sebab 1 pusingannya kita kira 8 kan? Oke. Sudah kan kira sampai 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Dia tidak 8. Bagus. Menunjukkan apa? Berapa pusingan dia sudah? Tapi dia punya 10. Dia punya 10 jelah berapa pusingan? 8 kan? Maksudnya dia 8 pusingan 8. Nampak kan? 8 pusingan 8. Ini nilainya apa? 64 kalau asas kita. Nampak kan? Dia sudah 8 pusingan 8. 8 darab 8. Itulah sebenarnya apakah masuk 100 untuk kita? 10 pusingan 10. Kan 10 pusingan kami 10. Oke, lari sudah kami. Oke. So 100 senang kan kita nampak sebab kita memang asas 100. Kan 100 boleh bagi banyak nombor, boleh bagi 2, boleh bagi 4, boleh bagi 5, boleh bagi apa. Lepas tu kalau kita nampak 30% kita boleh nampak sudah 10 kita ambil 3 kan. Kita senang nampak size-nya. Oleh itu kita pilih pecahan yang senang untuk kami banding adalah per 100. Kan? Ialah pecahannya adalah per 156, per 132, per 115, per 100. Jadi pendekkan ceritanya. Per 100 kita pendekkan ceritanya. Pendekkan ayatnya. Per 100 lah. Itu je lah. Dan kemudian per 100 kita pendekkan dia punya simbol. Inilah simbolnya. So, bila kita tulis 50% sebenarnya maksudnya apa? 50/100 kan itu maksudnya kan? Oke. Tetapi dia ada lain sedikit dengan pecahan. Sebab katakan kita katakan pecahan. Kalau 1/2 pecahan lah kan? Oke, so 1/2 tambah 1/4 boleh lah kan? Tapi bila peratus dia ada lain sedikit. Walaupun dia sebenarnya pecahan kan? Tapi sebab penggunaan kami, bila kamu kata 50% tambah 25%, cukupkah maklumat di sini? Kamu kena faham sebab bila kita kata 50% biasanya dia daripada sesuatu kan? Kan? 50% daripada harga asal,
Lepas kamu tolak lagi peratus daripada harga baru ke harga asal dan sebagainya. Nampak kan? Oke, so apa kegunaan peratus ini? Untuk kita senang membanding. Membanding apa? Nilai apa tadi? Kalau untuk case ini, membandingkan bagus perubahan kan? Berbanding dengan nilai asalnya. Oh, lepas 1 jam barulah ada satu. Oh. Oke, nampak? Nampak sudah? Oke, so balik kepada yang ini. Kenapa kita tidak boleh terus katakan perubahannya adalah tolak RM20? Tidak cukup kan? Nah, kenapa? Sebab dia tolak RM20 daripada harga asalnya 40 ringgit kan? Oke, so apa yang sesuai kita cakap di sini? Tambah ke tolak. Tambah. Okay. Meningkat berapa? Kalau dari kita guna pecahan yang senang kita banding itu per 100 kan? Oke, seberapa? 20 per perubahannya bahagi yang asal ke yang baru? Asal kan tadi kan? Oke. So kamu akan dapat 1/2 kan pecahannya kan? Oke, tapi kalau 1/2 susah kan? Kita tukar kepada apa? Perpuluhan? Boleh juga perpuluhan, tapi lebih senang kita tukar kepada pecahan apa? Pecahan apa? Pecahan tak wajar. Yalah pecahannya kan 1/2 kan? Tapi 1/2 susah untuk kita tengok. Jadi kita tukar kepada pecahannya apa? Pecahan yang di bawahnya apa? Yang senang kita bandingkan tadi? 100. Jadi bagaimana kita tukar dia kepada pecahan yang per 100? Ya darab dengan 100. So darab dengan 100. So akhirnya jawapannya 50 100. Sebenarnya ini adalah 100 per 100 kan? Oke. Oke, coba dulu yang kedua. Jadi ini kita cakap apa? Meningkatkan? Meningkat 50%. Oke. Manakala yang kedua? Oke, berapa? Negatif, bagus. Ini menurunkan. Boleh juga. Atau kalau perkataan menurun, kan? Menurun. Sekarang pula 10/50, 1/5. Susah tengok kan? Itulah kita tukar kepada peratus dengan darab 100%. So akhirnya menurun 20%. Oke, very good. Cuma satu. Oke, so itu konsepnya kan? Ini konsep tahun 6 ke tahun 5 ini, apa? Sekarang kamu paham sudah kan? Yang penting kamu paham ya? Oke, hanya sekarang yang ini masih melibatkan 2 langkah panjang kan? 60 tolak 40, lepas itu dapat 20, ini 60, 40, 50 tolak 40, dapat 10 baru bahagi kan? Bolehkah buat satu cara saja? Satu jalan kira saja. Kalau kita mau kira terus, supaya bila kita nampak terus apakah perubahannya daripada kamu tolak-tolak begini dengan hanya melibatkan 60, 40. Coba fikir, ada tak cara lebih senang yang satu langkah saja kita boleh nampak sudah dia meningkat ke menurun berapa? Sudah ada? Oke, kita perlukan satu formula yang melibatkan apa? Ada 2 harga kan? Oke lah, guna term apa dulu? Ada harga baru, ada harga lama. Apa lagi?
Sebab satu formula yang ada harga baru, ada harga lama, ada cewek baru, ada cewek lama, apa lagi? Ada. Jadi harga lama dengan harga baru kamu buat apa? Tambah tolak darab bahagi? Bahagi, bagus. Siapa bagi siapa? Nah, kamu tahu juga, tapi tidak orang jawab tadi. Jadi 40 bagi 60 kamu dapat berapa? 40 bagi 60 kamu dapat berapa? Oke, adakah itu yang dimau? Ataupun 60 bagi 40? 60 bagi 40. Oke, kamu dapat apa nilainya? Satu lima? 1.5. Oke, bagus. 1.5. Masalahnya apa? Supaya sebab kita sudah biasa guna peratus kan? Alright, so kamu darab dengan 100. Oke, kamu dapat 150. Apakah maksud 150? Bermaksud dia sudah meningkat 50%. Senang. Oke, yang kedua pula. Yang kedua pula. Situasi kedua. 40 bagi 50 darab dengan 100. Kamu dapat apa nilainya? So ini darab 100, kamu dapat 150. Ya ini 40, 50 darab 100, kamu dapat 80. Apakah dia membayangkan apa? Menurun. Tinggal 80% kan? Maksudnya sudah menurun 20%, itu je. Jadi apa formulanya? Harga di atas, harga di bawah kan? Darab dengan 100 sepatutnya ada peratus sebenarnya. Tapi sepatutnya lah kalau peratus ada peratus kan? Oke, tapi kalau kita sudah anggap itu 100 dan kita tak perlulah 100, kita bagi dia satu nama. Oke, atas harga, bawah harga, darab dengan 100 dan tidak perlu peratus sebab paham sudah ini memang adalah peratus. Oke, so di atas adalah harga, di bawah adalah harga. Kan? Oke, tapi dia bukan baru dengan asal dengan barulah sebab dia mungkin melibatkan banyak-banyak tahun. So, termnya apa? Harga pada tahun. Yalah, yang dalam MS ya betul-betul dia guna harga tahun asal ke asas. Asaskan. Tapi itu maksudnya kan, ini asaskan. Ini pada tahun tersebut kan. Harga bagi ini darablah 100, kamu dapatlah benda ini yang kita bukan peratus kan. Tetapi kamu tahu sudahlah, kamu nampak 150, 80 kamu tahu apa maksudnya. So inilah indeks harga. Itu je. Itu je. Right. Faham? Okey. Atau sudah tengok contoh inilah kan. Harga ya. Kalau orang ada jumpa lagi harga formula. Boleh? Tengok. Perubahan nilai asal. Okey. Perubahan bahagi nilai asal. Bagus. Darab 100 equals to peratus. Yes, perubahan. Ngamlah. Thank you. Ini yang contohnya macam tadi kan. Kamu 60 tolak 40, kamu dapat 20. 20 bagi 40 darab 100 peratus, kamu dapatlah 50 peratus ya lah, betul lah, meningkat 50 peratus. Ngam, itu yang asalnya kan. Oke, tapi itu cara ini bukan cara panjang juga, tapi lebih panjangan pengiraannya. Sebab kamu perlu tolak, lepas itu baru kamu bahagi kan. Lepas itu kamu kena tengok lagi siapa tolak siapa untuk nampak dia meningkat ke menurun kan. Berbanding dengan ini kamu nampak 150 dan 80, terus kamu tahu sudah yang mana meningkat dengan menurun. Oke. Tapi bagus, ini memang asasnya.
asas indeks harga sebenarnya adalah per ratus. Nah, sebenarnya nanti kamu belajar, kamu akan perasan sebenarnya banyak sistem ini dibuat sebab orang tak pandai matematik. Dia tak pandai matematik, itulah kalau dia kena wujudkan semua sistem ini supaya mereka nampak oh begini. Oke, so kita tidak banyak masa. So yang ini paling asas. So asalkan kamu faham ini tiada masalah kan. Kalau dia bagi dua harga, cari indeks harga, tiada masalah. Kalau dia bagi indeks harga, dia bagi harga asal, cari yang ini, tiada masalah. Kalau dia bagi harga atas, suruh kira harga bawah pun bukan masalah. Dia bagi 150, suruh kamu tafsirkan. 150, suruh kamu tafsirkan apa maksudnya. Nah, harga benda ini meningkat 50% pada tahun ini berbanding dengan tahun itu kan, penuh kan ayatnya. Katakan dia pula bagi ayat harga ini menurun sebanyak 10% pada tahun ini dengan ini. Apakah indeks harganya? Kamu tahu sudah 90 kan? Okey, kita buat yang sedikit yang begini. Apa akan berlaku kalau sesuatu dari 2020? Okey, kamu kira dulu dengan konsep lah. Harga sesuatu barang katakan dia RM50. Lepas itu dia meningkat 10% dan pada tahun seterusnya dia meningkat lagi 10%. Apakah harga pada 2022? Okey, cuba banding dan bincang. Ya, pada tahun ini dia meningkat 10%. Tahun seterusnya meningkat lagi 10%. Okey, apakah harga akhirnya pada 2022? Fikir dulu, bincang dulu dia punya pemahaman. 60. Mereka tahu sudah hanya. Oke, jawabannya adalah 60. 50 sen kan? Oke, very good. So, kenapa kamu tak boleh tambah 10 tambah 10? Kenapa tak boleh 10% tambah 10%, 20%? Lain dia punya apa? Lain dia punya apa? Ya, tahun ataupun dia punya, sebab 10% daripada asalnya, very good. Ya. So, lepas itu dia AM55, 10% daripada 55. Kan? Okay, so dia kena darab itu. Okay, so sekarang kalau kita guna sistem yang indeks harga itu, okay, so fikirkan apakah yang patut kita kira bermula dengan 50 dan berakhir dengan 60.50. Kalau kita guna indeks harga, sebab indeks harganya 110, 110. Dalam satu ayat. Kalau tak dapat satu ayat, dua ayat pun boleh. Ayat pertama ialah apa? 50 darab 110 per 100. Oh, 55. Lepas tu ambil 55 darab 100. Oh, okey, sudah pala harganya kan? Ini okey, sebab harga tahunnya kan? Okey. Then of course soalannya ialah kalau indeks harga 20, ini ialah apa? Indeks harga 21 dengan harga tahun asas 20. Ini adalah indeks harga 22 dengan asas 21 kan? So apakah indeks harga 22 dengan tahun asas 20? Sepatutnya berapa? 120? Okey, so kalau nilai pengiraan, nilainya sepatutnya apa? Baru kamu fikir apakah caranya. Nilai sebenarnya ialah apa? Sudah kita kira kan? Berapa? 1? Kalau tak guna formula lah, kamu sudah kira kan harganya kan? Okey. Jadi apakah indeks ini? Apa bagi apa?
Ya, harga apa? Bagi harga apa? Harga? Oke, harga atas berapa? 60? Oke, bagi 20. Kita mau asas 20. Oh, no. Oke, berapa? 120? Satu kan? 121. Jalan indeks harga. Indeks harga. Satu, dua, satu. Logik? Dia tambah 10%, lepas itu tambah 10%. Jawabannya lebih sedikit daripada 120%. Sebab kamu tak boleh tambah 10 tambah 10 kan? Oke. Itu cara panjang kita dapatkan harganya baru kita kira balik. Namun tiada salah, tidak silap. Kalau kamu tak dapat cara lain, kamu guna cara ini pun tiada masalah. Oke, ataupun kamu guna cara ini, barulah kamu fikir ada tak cara yang lebih senang yang melibatkan 110 110 terus kamu dapat 121. Soalan. Saya tanya soalan, adakah kamu ya apa cara? Apakah adakah cara yang lebih pantas untuk daripada 110 110 untuk kamu dapat 121 terus? Nah, apakah caranya? Apa bagi apa? Apa darah apa? Terpulang ya, ini buku pun banyak cara, ada yang lukis, ada yang lukis-kis. 110 110. Tapi apapun itu saja cara penulisan dia saja, kan? Okay. Kalau kamu rasa sebenarnya kamu faham sudah apa yang patut berlaku ialah dia darab 110 per 100, lepas sudah darab lagi 110 per 100 kan, tapi ini harganya kan? Harga kan? Kalau kita mau indeks, darab lagi balik 100. Kalau kamu mau cara lah kan. Tapi apapun kalau kamu terlupa 100 ke kamu dapat 1.21, logik ke tidak? Katakanlah kamu terlupa letak 100 di sini. Kamu dapat 12100. Logik ke jawaban kamu? Tidak kan? Kita tahu dia lebih kurang 20% lah. Itu kamu ingatlah ini. Oke, ataupun kamu boleh juga fikir dia begini, kita mula dengan 110 indeks harganya. Ya ini sebenarnya maksudnya apa? 110 maksudnya apa? Meningkat sebanyak 10%. Bagaimana kita mau kira sesuatu yang meningkat sebanyak 10% dengan darab terus 110 per 100. Nah, bolehlah dapat 121 pun boleh juga. Ini indeks harganya asalkan pun bolehlah, atau harga pun boleh. Oke. So satu lagi ialah apa? 3 saja benda ini. Kuantiti, masa asas, masa tertentu, ini pelbagai. Pengiraannya, menentu, mentafsir, menyelesaikan. Oke. Lepas itu indeks gubahan. Oke. Gubahan itu apa? Kenapa perlu gubahan? Kenapa perlu kita darab sesuatu itu? Itu maksudnya apa? Situasi apa? Ya, kenapa dia ada W lagi? Apa itu W? Mewakili apa? Indeks kan? Ada tak contoh? Contoh kamu mau buat apa? Katakan lepas tingkatan 5 kamu mau berniaga sementara menunggu panggilan matrikulasi. Ada yang terasa. Sementara menunggu, bukannya pergi kerja lepas tu dapat matrikulasi tak pergi, ketuk kepala kamu nanti. Mau buat apa? Mau jual apa? Mau jual kue? Mau jual minuman pun boleh. Apa? Hah? Berat? Mau goreng pisang, goreng ayam pun boleh. Ayam apa? Entah tak? Mau jual apa? Mau masak apa?
Ayam goreng boleh. Ayam goreng kamu perlukan apa? Ayam dan goreng. Apa tuh goreng? Ayam dan minyak. Oh, boleh. Oke, katakan harga ayam berapa sudah sekarang? Dulu RM6. Katakanlah RM12. Minyak berapa? RM5. Apa lagi selain ayam dan minyak? Tepung. Oh, tepung. Oke, tepung murah kan? Oke, tepung berapa? Dua lah. Untuk ini satu ayam je. Murah sikit lah. Katakan RM1 je lah tepung biasa, Pak. Iyalah, buatlah tepung biasa, buatlah dia punya rempahnya. Takkanlah kamu beli yang apa, yang ready made. Oke. Katakan ini tahun ini 22022. So katakan sebab semua pun okey sudah, semua pun stabil, katakanlah ayamnya RM12.10. Okey, minyaknya katakan RM5.10. Okey. Tapi tiba-tiba sebab perang di Ukraine kan, tiba-tiba harga tepung meningkat. Oh yo, RM1. Indeks harga? Cepat kira. Indeks harga? Cepat je. Kamu jual berapa? Kamu jual satu kotak berapa? Harga goreng, ayam goreng. Katakan kamu jual RM5. Oke. So katakan tepung meningkat 2 kali ganda kan? 2 kali ganda. Oi, jadi ayam saya pun 2 kali ganda lah. Kamu letak RM10. Nah, ada orang beli kah? Naklah kamu cakap kamu di sini. Saya ada belajar maths. Saya pernah belajar matematik tambahnya. Ini peratusnya kira-kira nah 100%. So ini pun 100% lah RM10. Oh, orang kamu oh ya. Okeylah beli. Apa silapnya? Memanglah harga tepung naik 2 kali ganda. Kan? Harga tepung naik 2 kali ganda. So harga jualan pun naik 2 kali ganda lah. Nah, kenapa tak boleh? Sebab ayamnya meningkat sedikit saja. Kan? Tepung minyaknya meningkat sedikit. Lagipun tepung kamu guna banyak ke sedikit? Sedikit je boleh kamu cakap sebab tepung 2 kali ganda, itu ayam pun 2 kali ganda. Kan? So tidak adil. So masalahnya tepung memang 200 indeks harganya. Ayam? Kira cepat. 121 bagi 120. 100.8. Bagi je 121 bagi 12. Kira. Saya tak pandai mengira. 100? 102. Oke. Ada poinnya? Oke. Yang kedua? $51 bagi 50. 108. Oh, tepung. Oke, sorry. Atas 108. Poin 100.8. Oke. Sorry. Oke. Boleh kan? Kita mau satu angka yang boleh menggambarkan apakah kos untuk kamu menghasilkan ayam goreng kamu. Kan? So adakah dia patut dekat dengan 200 ataupun dia patut dekat dengan 100? Kan? Kena 100 ataupun kita tambah saja 3 ini bagi 3. Bolehkah? Adil tak kalau kamu ambil ini tambah ini bagi 3 purata kan? Adil ke tidak?
Masih tidak kan? Sebab tepung kamu guna sedikit saja. Kan yang banyak masih lagi ayam kamu yang paling banyak. Kan? So bagaimana kamu menunjukkan siapa yang lebih banyak, siapa lebih kecil? Itulah kamu letak satu pemberat. So katakan ini yang paling selalu kamu guna adalah yang utamanya apa? Ayam lah kan? Katakanlah 831 lah ini number. Kan? Menunjukkan harga ayam paling penting. Kan? Harga tepung paling tidak penting. So bagaimana kita kira puratanya untuk dapatkan indeks gubahannya? So yang paling penting itu darablah dengan nombor yang besar. Yang kurang penting itu darablah nombor yang kecil. Nombor ini boleh nombor, boleh peratus, boleh disebab, boleh apa-apa saja kan? Oke, yang penting lepas kamu darab, adakah begitu saja? Bahagi berapa? Nah, berapa kamu tambahkan di sini? Begini 12 lah. Nah, ini kamu akan dapat angka yang saya rasa lebih besar daripada 100 sedikit saja kan? Oke. Itulah maksud pemberatnya. Paham? Paham kenapa perlu pemberatan? Apa lagi? Catat pai untuk dapatkan kamu punya pemberatan. Okey, pelbagai situasi pemberat. Menyelesaikan masalah melakukan indeks trend satu data, perbaikan data boleh bukan cara aktiviti. Oke, ada soalan lagi untuk topik ini? Benda yang kamu tidak paham? Sebelum kita berhenti rehat.